Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah tak dengar cerita orang yang dah mati tapi hidup kembali? Ni bukan cerita hantu tau ataupun cerita yang menyeramkan, tapi lebih kepada kenyataan. Kes ni mungkin kita jarang sangat dengar, tapi sebenarnya pernah je jadi beberapa kali. Benda macam ni terjadi sebabnya kesalahan pihak hospital yang tersalah mengisytiharkan, tersalah mengesahkan yang diorang ni dah meninggal. Maybe pada masa tu diorang punya jantung telah berhenti kejap, jadi dengan kuasa Tuhan diorang pun telah hidup kembali. Tapi ada kemungkinan juga si mati tadi kemungkinan dia ni overdose sejenis dadah dan membuatkan dia mati, tapi sebenarnya dia tak mati lagi. Jadi hari ni Nina akan ceritakan beberapa kisah pendek tentang kejadian mati hidup balik yang pernah terjadi. So without wasting any time, let's get started. Okey, cerita yang pertama ni kan baru je terjadi. Baru-baru ni, bulan ni, tahun ni, iaitu terjadi di Ecuador. Jadi ada seorang nenek yang dah berusia 76 tahun bernama Bella bangkit dari kematian. Masa tu dia dah ada dekat dalam keranda dia tau. Masa orang tengah bagi penghormatan terakhir dekat dia, tiba-tiba dia bangun. Awal tu diorang dengar bunyi ketukan datang daripada dalam keranda. Masa tu diorang semua takut. Yelah, siapa je tak takut kan tiba-tiba dengar orang ketuk keranda. Kita dah tahu dekat dalam tu memang ada mayat. So macam mana boleh tiba-tiba ada ketukan pula kan? Tapi pada masa tu tak ada seorang pun yang berani buka untuk tengok apa yang terjadi dalam keranda tadi. Sampailah 5 jam kemudian ketukan tu sekali lagi terdengar guys. So diorang pun decide lah untuk buka keranda tadi sebab nak tengok datang dari mana bunyi tadi. Bila diorang buka je keranda tu, diorang nampak yang Bella ni dah tersedar dan dia macam tercungap-cungap lah sebab nak bernafas. Kemudian dia pun telah dibawa ke hospital dan telah dimasukkan ke dalam ICU. Asalnya Bella ni memang telah disahkan meninggal buat kali pertama di hospital Ecuador tadi sebabnya dia telah kena serang dengan angin ahmar. Jadi sampai sekarang ni kan tak tahulah apa yang menyebabkan doktor ni telah mengesahkan yang si Bella ni dah meninggal, sebabnya kes dia ni masih lagi dalam siasatan. Hai, bahaya juga kalau doktor tiba-tiba sahkan orang tu sebenarnya hidup kan, tapi tiba-tiba dia dah kata mati. Nasiblah diketuk masa dekat dalam keranda. Bayangkan kalau dia dah masuk ke dalam kubur. Okay, next story. Kejadian kedua ni pun terjadi pada tahun ni juga, tahun 2023, tapi di Iowa pula. So ada seorang nenek yang berusia 66 tahun telah disahkan meninggal di pusat penjagaan Alzheimer. Tapi sebenarnya dia masih lagi hidup semasa orang buka bed mayat dia. Nenek tadi telah dimasukkan ke hospital hospice tadi dah 2 tahun selepas dia disahkan ada penyakit. So penyakit dia tadi tu macam penyakit nyanyuk, anxiety dan juga depression. Keadaan kesihatan nenek tadi semasa berada di penjagaan hospice tadi makin lama semakin merosot. Akhirnya nurse dekat sana telah mengesahkan yang nenek ni dah pun meninggal selepas dia tak ada tindak balas. Mungkin nurse tu dah panggil nama dia banyak kali, dah kejutkan dia tapi tak ada respon. Nurse tu cakap pada awal tu dia memang tak dapat kesan nadi nenek tadi dan perut nenek tu langsung tak bergerak. Biasanya kalau kita bernafas kan kita punya perut ni akan nampak naik dan turun, betul tak? So nurse tu kata perut nenek tu tak nampak macam bernafas. So that's why lah dia fikir yang nenek tu dah pun meninggal. Lepas tu pula keadaan nenek tu pula memang nampak macam orang dah tak ada, dah hilang nyawa sebabnya mata dia dah terpejam rapat dengan mulut dia yang tengah ngeluas. Kemudian nenek tadi tu pun telah dibawa ke rumah pengebumian lah untuk dijalankan step yang seterusnya. So ada seorang staff dekat situ telah buka beg mayat nenek tadi tu kan, dan dia nampak yang nenek tu macam tengah mengah, tercungap-cungap nak bernafas, seolah-olah dia macam tak dapat oksigen, faham tak? So staff tadi tu pun telah menghubungi 911 dan juga pihak hospice tadi. Jadi nenek tu pun telah dibawa balik ke hospice, tapi malangnya 2 hari kemudian dia telah disahkan meninggal. Kali ni meninggal betul-betul, tak main-main dah. So kalau ikut apa yang Nina baca, dikatakan pihak hospice tadi tu kan telah disaman sebanyak $10,000 atas kesalahan kecuaian. Kesian nenek tu kan. Tapi itulah mungkin awal tu jantung dia memang betul-betul berhenti kan, tapi orang kata ajal tu tak sampai lagi, and then 2 hari kemudian dia mungkin tak boleh nak, orang kata nak survive, and then dia pun meninggal. Okay, next story. Cerita yang ketiga ni pula terjadi dah lama dah, iaitu pada tahun 2015 di Ireland. Seorang remaja berusia 16 tahun bernama Nancy Perez telah meninggal semasa dia tengah mengandung 3 bulan. Dikatakan pada masa tu family dia ni telah ziarah kubur dia dan diorang terdengar suara Nancy menjerit dari dalam kubur. Jadi family dia pun berusaha lah untuk menyelamatkan Nancy dengan cara memecahkan dia punya batu konkrit kubur dia tu. Lepas diorang dah berjaya pecahkan kubur Nancy, diorang ternampak tingkap kaca Nancy ni retak macam kena ketuk, bukan tu je ada kesan luka ataupun calar dekat bahagian dahi Nancy. So keadaan Nancy pada masa tu seolah-olah dia macam nak keluar dari keranda tu. Dia berusaha sekuat yang mungkin untuk keluar dari tempat tu. Masa diorang selamatkan Nancy, sepupu Nancy cakap yang degupan jantung Nancy sangatlah lemah, dan mak dia kata juga masa dia sentuh anak dia, badan anak dia terasa masih lagi suam. Maksudnya anak dia masih hidup. Kalau orang dah mati, kita sentuh badan diorang akan sejuk, betul tak? Jadi bila dia sentuh badan anak dia, dia rasa macam suam-suam, oh anak aku hidup lagi. So diorang pun cepat-cepatlah bawa Nancy ke hospital untuk selamatkan dia. Tapi
doktor telah sahkan dia meninggal dan tak ada tanda-tanda yang dia masih lagi bernyawa. Jadi pada awal tu Nancy ni telah disahkan meninggal sebabnya dia tiba-tiba rebah dan mulut dia berbuih. Punca kenapa Nancy jadi macam tu sebabnya dia kena panic attack disebabkan dia terdengar bunyi tembakan di kawasan rumah dia. Jadi mungkin dia terkejut. So menyebabkan dia punya jantung tu terberhenti dan dia pun tak sedar diri. Orang pun ingat dia dah mati. Manakala ayah Nancy ni pula ingat yang Nancy ni kena rasuk dengan hantu. So dia pun panggil paderi ni untuk datang ke rumah dia untuk buat upacara menghala hantu ni lah. Tapi makin lama keadaan Nancy ni semakin lemah dan barulah diorang bawa dia ke hospital. Jadi bila dia dah sampai dekat hospital, doktor sahkan yang dia dah pun meninggal. So selepas Nancy ni disahkan meninggal buat kali kedua, dia pun telah dibawa ke kubur dan ditanam kembali. Doktor pun telah sahkan kemungkinan first kematian dia tadi tu dia tak betul-betul mati dan dia meninggal buat kali kedua ni pun disebabkan dia kekurangan oksigen. Panic attack tadi mungkin telah membuatkan jantung Nancy ni berhenti kejap. So orang fikir dia dah meninggal padahal dia sebenarnya masih lagi hidup, cuma keadaan dia lemah. So Nina ada juga carilah kan berapa lama sebenarnya Nancy ni ditanam. Nina tak jumpa. Jadi kalau korang tahu berapa lama Nancy ditanam, mungkin korang ada baca kisah ni, korang boleh komen dekat bawah, okay? Tapi kan Nina macam tak boleh nak imagine tau, sebabnya dia memang dah betul-betul dikuburkan and then dia hidup. Lepas tu dia cuba nak pecahkan keranda, cermin keranda dia tu dan menjerit. Bayangkan masa tu tak ada siapa yang dengar and then dia pun meninggal sebabkan dia kekurangan oksigen. Kesiannya dia. Yang ni betul-betul nightmare macam orang kata apa, ditanam hidup-hidup. Okay, last story guys. Cerita yang terakhir ni pula terjadi pada tahun 2014 di Mississippi. Seorang lelaki yang bernama Walter William berusia 78 tahun tiba-tiba menggerakkan badan dia semasa dia nak diawetkan. William ni juga telah dijaga di pusat penjagaan hospice sebelum dia disahkan meninggal buat kali pertama. So masa William dah disahkan meninggal buat kali pertama tu kan, dia telah dibawa masuk ke dalam sebuah bilik pengawetan. Tapi pada masa tu William memang dah dimasukkan ke dalam beg mayat sebabnya dia akan dikebumikan selepas tu. Kemudian staf yang ada kat situ tiba-tiba nampak beg mayat si William ni tiba-tiba bergerak. William cuba gerakkan kaki dia dengan cara menendang-nendang. Lepas tu William ni juga berusaha untuk bernafas tapi macam agak susah gitu je lah. Dah duduk dalam beg mayat kan. Lagipun diorang pun memang memerlukan oksigen bila terjaga daripada orang kata daripada mati macam tu. Lepas tu staff tadi tu pun call lah pihak ambulans dan doktor pun sampai. Jadi doktor pun check lah betul ke dia ni hidup balik kan. Dan ternyata ada tanda pergerakan di monitor. So maksudnya William ni masih lagi hidup. Tapi selepas dia dah bangkit dari kematian dia, 2 minggu kemudian William ni telah pun mati buat kali kedua. Dan yang kali kedua ni memang dia betul-betul matilah, macam kes yang pertama yang Nina ceritakan ke korang tadi. Itulah orang katakan kalau belum ajar tu kan, buatlah apa pun memang belum ajar. Tapi kalau dah betul ajar, itulah saat terakhir orang tu hidup dekat bumi ni. So Nina nak tahu pula pengalaman korang. Mungkin korang ada lakukan kisah-kisah terjadi dekat kampung korang ke, family korang, kawan-kawan korang yang mana diorang ni sebenarnya disahkan mati tapi tiba-tiba hidup kembali. Jadi Nina nak tahulah kalau ada story tu daripada korang. Jadi korang boleh komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel ni. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.